ni semua masuk dalam kamera ni. Okay, kita nak test pasang apa ni? Kita nak pasang apa? Alright. Okay, come. Hai geng, Assalamualaikum, salam sejahtera. Bersama dengan Joe lagi dalam channel Kita Buat Dia. Projek minggu ni kita nak pasang ni OBD2, On-Board Diagnosis. Okay, so apa dekat dalam ni kita akan buka sama-sama. Lepas tu kita akan buat pemasangan projek ringkas je minggu ni. Dan kita nak tahu apa fungsi OBD2 ni. Alright, jom follow Joe. Alright, ni dia OBD2 On-Board Diagnosis. Okay, so kita unboxing kat sini sajalah. Okay, apa dia kat dalam ni. Alright, so kita nak buat projek ni ringkas-ringkas, cepatkan sikit. Okay, benda yang paling penting. Okay, so ni dia bagi. Okay, ni dia punya OBD punya unit. Alright, so apa ada dekat dalam OBD ni, tuan-tuan tahu kan? OBD ni apa kan? On-Board Diagnosis ni. Okay, dekat dalam OBD ni tuan-tuan boleh monitor voltmeter. And then lepas tu tuan-tuan boleh monitor engine speed, RPM lah, engine speed, water temperature, oil temperature, lebih detail semua dekat sini kan. Terutamanya pada yang memiliki kereta-kereta, selalunya saya rasa kereta Pro 2 yang paling banyak sekali yang tak ada lagi meter-meter temperature kan. Dekat dalam ni dia akan lebih detail. So dia akan tunjuk berapa kepanasan air tu, water temperature, lepas tu oil temperature, engine oil punya temperature, and then lepas tu voltmeter, semua ada dekat dalam ni, RPM apa semua dekat dalam ni. Alright, so tuan-tuan nanti boleh dapatkan dia, nanti Joe akan letakkan link di bahagian description. Lepas tu apa dekat dalam ni, dia akan bagi sekali dengan mini USB. Okay, dia bagi mini USB. Dia ada dua option kabel kat dalam ni. Dia ada lagi satu, dia akan bagi kalau tuan-tuan nak sambung dengan OBD kereta tuan-tuan ni. Okay, dekat bawah dashboard nanti Joe akan tunjukkan dengan mini USB. So satu lagi USB sahaja. Tapi bila tuan-tuan gunakan USB sahaja, so bila tuan-tuan gunakan USB sahaja, dia akan gunakan GPS sepenuhnya tau. Bila guna GPS, banyak fungsi-fungsi lain yang tak ada. Tak semua kereta support untuk connect dengan OBD kereta ni Kata silap Joe, kalau kereta Pro 2 untuk 2015 dan ke atas sahaja. Untuk kereta Proton pun bukan semua, 2018 je dan ke atas yang Joe tadi lah. Dan lain-lain tu untuk kereta Honda pun tak silap Joe 2018. Bukan semua kereta ada. So ada dua option kabel. Satu kalau tuan-tuan nak gunakan untuk supply power daripada 12 volt ni. Okay, daripada mana-mana USB. Dan satu lagi daripada OBD kereta ni sendiri, ada dekat bawah ni, On-Board Diagnosis. Dia punya soket ada dekat bawah. Nanti kita akan tunjukkan sedikit. And then lepas tu barang-barang biasa je lah. Dia punya clip mount dia ni. Kalau kata tuan-tuan nak letak dekat bahagian cermin, ini tempat pasang wire. Lepas tu on the manual. Itu sahajalah, lain lebih kurang biasa. Yang penting kita nak tengok cara pemasangan dengan macam mana benda ni fungsi. Alright, let's go, follow je. Okey, ada dua cara pemasangan macam Joe cakap tadi. Satu menggunakan USB kabel. USB kabel yang biasa ni, tapi bila tuan-tuan gunakan USB, dia akan menggunakan sepenuhnya GPS. Okey. Ni Joe bagi contoh lah Kalau kata tuan-tuan cucuk kat sini. Alright, tuan-tuan cucuk kat sini. Lepas tu tuan-tuan pasang je mini USB dekat belakang ni. Okey. Bila tuan-tuan pasang mini USB, dia akan keluar macam ni. Alright, boleh nampak Okey, tuan-tuan select. Kalau kata USB lah. Kalau kata tuan-tuan boleh select kat sini. Okey, kalau kata OBD dengan GPS, dia ada dua mode OBD dengan mode GPS. Alright, so Joe pilih untuk mode GPS sebab Joe guna USB kan. So Joe pakai GPS. Bila tuan-tuan guna GPS, tuan-tuan tunggu sekejap, dia akan keluar macam ni. Tapi kekurangan dia, bila tuan-tuan guna GPS, dia tak baca detail semua. Dia cuma baca speed dengan volt power saja Okey, nampak tak ni 4.9 volt So dia baca dua ni je, speed dengan volt current power. Tak silap Joe, dia baca RPM, tapi RPM tu tak tepat. Alright, so kita nak tengok lebih detail kalau kita gunakan OBD slot. OBD slot ni dekat bawah ni So macam mana kita nak cari OBD slot? Let's go, jom tunjukkan.
kita nak cari OBD slot tu kan. Ni OBD slot yang tadi kita tengok onboard Dynasys punya slot tadi. So dekat mana letak dia? Okey, OBD slot ni kalau untuk kereta Azia dia letak kat bawah ni tau. Okey, boleh tengok right? Boleh tunjuk kat sini ni OBD slot dia. Right. Kalau kereta Azia dia kat bawah ni. Okey. Alright. Okey. Okey, ni tuan-tuan. Ini dekat bawah Azia sebelah pedal ada benda warna putih ni tau, kan? Alright, ni yang warna putih ni, ini kita punya yang kita nak masuk OBD slot yang dia bagi tadi kat kabel tadi. So tuan-tuan just cucuk je macam ni. Okey, so dia tunjuk macam ni, lebih kurang macam ni. Okey, bila tuan-tuan ni, jom buka balik Okey. Ni. Okey, alright, ni tau. Ni. Dia macam berus gigi sikit kan. Okey. Alright, lepas tu tuan-tuan cucuk je dekat sini. Okey, boleh nampak tuan-tuan cucuk. Dia sediakan dekat sini ada 7 pin. Okey, ada 7 pin, tuan-tuan just cucuk je kat sini. Okey. Alright. Bila tuan-tuan cucuk macam ni, settle. Dah siap dah. Okey, so kabel ni, kabel yang dia daripada OBD slot tadi kita akan tarik bawa ke atas dashboard. Okey, kat mana laluan dia? Jom tunjukkan. Alright, let's go. Okey, ni wire yang daripada bawah tadi tau. So kita nak lalu dia dekat dalam ni, lepas tu kita nak keluarkan dekat bahagian depan dashboard ni. Tapi tuan-tuan kena buka ni cover pillar dekat dalam ni kan. Cover pillar ni senang je buka tuan-tuan. Tuan-tuan tarik je getah ni. Okey, tuan-tuan tarik macam ni. Okey, dan lepas tu tuan-tuan dia ada klip kat dalam ni, tuan-tuan rentap je klip tu. Okey. Kalau kata tak silap Joe, Myvi dia macam tarik ke atas sikit. Tapi kalau ada airbag, dia ada satu getah kat sini tau. So dia ada getah Myvi yang ada airbag dekat pillar ni kan. So dia ada getah, dia akan tersangkut macam ni. So tuan-tuan just renggang saja, tak payah cabut. Kalau macam Joe ni, Joe boleh cabut sebab tak ada airbag kat dalam ni. Alright. Lepas tu, yang ini tuan-tuan simpan lah, nanti kita pasang balik. Wire ni tuan-tuan lalu daripada bawah. Okey. So daripada bawah macam mana laluan dia? Okey. Okey, ni laluan wire tuan-tuan So Joe akan masuk wire tu dekat dalam ni. Okey, alright. Lepas tu Joe akan letak lalu kat sini dan Joe akan keluar kat atas. Mudah je benda ni tuan-tuan. Sangat-sangat senang pemasangan dia. Ini laluan wire yang kemas lah. Alright, Joe akan tarik dia keluar kat atas ni. Okey. Bila dah keluar kat atas ni, Joe akan susun wire ni dekat dalam ni dan selebihnya tuan-tuan gulung balik, tuan-tuan simpan lah. Tuan-tuan sorok sikit kat dalam bahagian tepi ni ke apa kan. Dan meter onboard Dynasys tadi, ni onboard Dynasys tadi Joe akan letak kat tepi ni. Alright. Joe sepatutnya Joe letak kat tepi sini macam ni. Tapi untuk kita nak buat video ni memudahkan kita punya view, Joe letak kat tengah-tengah ni buat sementara waktu. Alright. So jom Joe nak buat pemasangan dan Joe nak sambung kat sini. Okey. Okey, kita dah tarik wire tadi, wire untuk mini USB yang hantar signal daripada komputer box kereta ni ke apa macam tu lah. So semua ni akan ada dekat dalam mini USB ni. So Joe akan cucuk kat sini. Okey, tadi kita guna GPS kan kalau kita guna USB. Tapi kalau kita guna kita guna OBD slot tadi, so kita akan pilih pergi OBD. Boleh nampak kita akan pilih pergi OBD. Alright, ni OBD. Okey, so Joe pilih OBD, tunggu sekejap, dia akan on balik. Lagi dia akan on. Okey, bila dah pasang, dia akan keluar macam ni tuan-tuan. Okey. Okey, dia punya display design kat depan ni, dia ada beberapa display design. Okey, ni yang pertama, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okey. Dia ada 10 display design kat depan ni. Tuan-tuan boleh pilih yang mana tuan-tuan suka. Yang dekat tengah-tengah ni, okey, jom patah balik kita akan pergi dekat yang display yang senang sikit lah untuk kita explain sikit. Okey, yang tengah-tengah ni, ini speed meter, okey. So speed meter dekat tengah-tengah ni. Yang ini engine speed. Engine speed ni RPM lah. Kalau kata tuan-tuan tekan je pedal minyak, nampak tak? So dia baca tepat tuan-tuan. Kalau sebab Joe pernah pakai benda ni, dia baca kat tepi ni memang tepat. So yang tengah-tengah ni untuk speed, yang bawah ni untuk coolant, okey. Coolant water temperature, okey. Ni water temperature kat bawah ni, okey. Lepas tu tuan-tuan boleh ubah lagi tepi ni, ada macam-macam fungsi lagi. Okey, ini yang atas ni, kalau kata tuan-tuan nak ubah yang atas ni, tuan-tuan tekan bahagian sini. Okey. Nampak tak ini? Button sebelah kiri kalau ikutkan button sebelah kiri ni. So dekat sini ada macam-macam. Ini ada engine speed RPM. So tuan-tuan dia akan baca tepat lah 913 RPM. Bila tuan-tuan tekan minyak, dia akan nampak tak? Dia akan naik
Okey, lepas tu ini fuel consumption. Tuan-tuan boleh baca berapa kuat kereta tuan-tuan ni menggunakan minyak kereta dekat sini. Alright. Tuan-tuan boleh ubah lagi. Ini kalau map. Okey, untuk map ni intake pressure, okey. Lepas tu ini oil temperature. Okey, oil temperature ni penting tuan-tuan. Tuan-tuan boleh monitor kepanasan minyak yang dekat dalam enjin tuan-tuan tu, okey. Kalau kata terlampau panas sangat pun tuan-tuan boleh tengok kat sini. Sekarang ni dia sampai 88 . So tuan-tuan boleh monitor banyak lagi lah kat sini macam-macam. Ini air and fuel punya monitor. Lepas tu macam-macam. Ini TCP tadi tu yang untuk turbo punya kereta lah. Okay. And then ini dia baca minyak tuan-tuan. Okay, berapa kilometer per liter minyak. 1 liter minyak jalan untuk berapa kilometer. Alright. So ada banyak lagi. Macam Joe akan set ni temperature macam-macam. Kalau tuan-tuan tengok, tuan-tuan boleh set distance sekali kalau perjalanan berapa jauh. Okay. Okay, Joe akan set yang simple-simple je kat sini. Okay, tunggu sekejap Joe set Okay, untuk yang menu tengah ni tuan-tuan boleh ubah juga, tapi ini gunakan button yang sebelah kanan Joe sekali ni. Alright. So nampak tak dia tukar. Okay, ini water temperature water temperature 91 darjah Celsius. Alright. So 91 darjah Celsius pada Joe tak panas sangat lah, normal lah. Dia jangan lebih daripada 120. Okay. So Joe letak dekat tuan-tuan boleh tengok kat sini dengan ini yang lebih detail. Tuan-tuan tahu kan, kalau kereta Pro 2 dia tak ada meter water temperature tu. Dia cuma ada signal saja. Alright. So yang untuk OBD tu ni sangat-sangat berguna. Tuan-tuan boleh tengok kat sini. Ini detail dia, 91 darjah Celsius. Alright, Joe nak tukar lagi benda-benda lain kat dalam ni. Alright, so macam ni Joe nak gunakan untuk oil temperature. So oil temperature ni, minyak enjin yang dekat dalam enjin tu tuan-tuan boleh monitor dia 88 darjah Celsius yang Joe dapat So kita nak tengok function-function lain. Tuan-tuan boleh tengok display design yang lain yang lebih detail lagi. Okay, so tuan-tuan pilih lah macam mana apa yang tuan-tuan nak macam ni kan. Ini lebih detail. Dia ada speed, ada RPM, tapi lebih kepada dalam bentuk nombor semua. Right. So ada jam kat tepi ni. Dan lampu biru ni, okay, dia boleh warning tau. Kalau katalah tuan-tuan set, contoh tuan-tuan set speed, tuan-tuan nak set speed jangan lebih daripada 100 km. Dalam setting ni boleh set benda tu. Bila tuan-tuan lebih daripada limit yang tuan-tuan set tu, lampu ni akan bertukar ke warna merah. Okey, jom kita cuba satu. Alright. So tuan-tuan pergi ke bahagian setting, tekan lama-lama button tengah ni, hold lama-lama dia akan pergi ke setting. Okey, macam ni hold lama-lama dia akan pergi bahagian setting. Lepas tu tuan-tuan pergi dekat setting ni. Alright, tuan-tuan masuk setting. Okey, semua boleh setting kat dalam ni. Nampak tak boleh setting semua dekat dalam ni. Alright. So brightness pun boleh setting. Kalau tuan-tuan tak nak terlalu terang kan, tuan-tuan tekan je brightness ni. Nampak tak dia gelap sikit, 1, 2, 3 sampai yang ke-8 untuk terang lagi. Dan Joe set auto lah. So auto ni biasanya dia akan ikut lampu kereta. Okay. Okay, lepas tu kita nak pergi lagi tempat yang lain pula. Kita nak ambil contoh lah. Okay, kita ambil contoh RPM alarm Kita ambil dekat RPM alarm ni. Joe setting RPM alarm. Masuk dekat RPM alarm. Okay, yang ini 6000 dia dah baru warning kan. Bermaksud kalau betul-betul engine to RAM sampai 6000 baru dia warning. Tapi kita nak cuba je sebenarnya. Kita nak cuba function tak warning light ni. Okay, kita turun kan. Kita turun daripada 6000 ni, kita turun pergi ke kita pergi ke 3000 je. Okay, 3000 saja. Okay, so sekarang ni Joe tekan okay. Okay, so lebih daripada 3000 RPM ni warning light ni akan berkelip Okay, sekarang ni Joe nak tekan enjin kereta ni tau. Alright. Okay, kita nak lebih daripada 3000. Okay, nampak tak? So dia akan keluar lampu warna merah berkelip mengatakan lebih daripada 3000 RPM. Okay, so sama juga untuk speed ataupun temperature tuan-tuan, water temperature, oil temperature, tuan-tuan boleh setting semua kat sini berapa maksimum dia. Okay, so macam Joe tadi Joe set 3000 kan, 3000 janganlah. So Joe akan ubah balik ke 6000 lah. Okay, so macam speed pun sama. Kalau dekat highway tuan-tuan nak setting sampai 120 km, tak nak lebih, boleh. Bila lebih daripada 120 km dia akan keluar warning. Sama juga dengan yang Joe cakap tadi, oil temperature semua tuan-tuan boleh setting. Alright. So Joe nak buat pemasangan, nanti meter ni Joe akan letak kat tepi ni, cun-cun kemas-kemas. Lepas tu dah selesai lah video kita. Alright, let's go, follow Joe.
Okay, alright, dah settle dah pemasangan OBD2 onboard Dyna6. Okay, so semua ada dekat dalam ni. Dia lebih kurang macam apa orang panggil meter 3 beradik tu kan, tapi mungkin function dia tak sama lah. So air intake ke, water temperature ke, oil temperature, and then lepas tu distance. Lepas tu dia ada sekali dengan kompas kat sini. Kompas pun ada. And then lepas tu engine speed. Okay, engine speed ni RPM lah. Lepas tu kita punya speed, lepas tu travel time, semua ada dekat dalam ni. Dia dah letak kat dalam tu. Ada lagi untuk jam kecil kat sini. Okay, alright, ada jam kecil ni. And then lepas tu macam-macam function semua ada dekat dalam ni. Alright, kat mana tuan-tuan nak dapat OBD2 ni? Nanti Joe akan letakkan link di bahagian description. Tuan-tuan boleh rujuk dekat sana dan tuan-tuan boleh beli. Nanti Joe cuba tanyakan daripada seller, kod-kod ada apa-apa voucher diskaun ke apa, Joe akan letak dekat di bahagian description kalau ada lah. Kalau tak ada, Joe minta maaf lah. Alright, settle video untuk minggu ni. Simple je video ni, pemasangan yang sangat senang, tuan-tuan boleh buat kat rumah. Ok, jumpa lagi next video. Terima kasih banyak-banyak yang dah subscribe dengan Joe, dah subscribe channel kita buat dia. Jangan lupa follow IG kita buat dia. Yang belum subscribe, boleh subscribe channel kita buat dia. Dan jangan skip iklan. Alright, support Joe. Terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Bye-bye.